Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Peruntukan Jabatan Perdana Menteri bagi tahun kewangan 2024-2025 diluluskan. Tiga varieti padi yang ditanam di kawasan kemajuan pertanian Lekyun, daerah Temburong bagi tujuan kajian kesesuaian dituai. Peruntukan bagi Jabatan Perdana Menteri diluluskan pada hari ke-13 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara bersidang pada hari ke-13 hari ini dengan meluluskan peruntukan bagi Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya berjumlah lebih RM566 juta. Sidang bermula dengan penjelasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua mengenai pelan tindakan untuk meningkatkan tahap produktiviti kerajaan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan bin Begawat Pihin Seraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof. Dan penjelasan berhubung isu flexi hours yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim. Ini penjelasan Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof mengenai kedua-dua isu tersebut. Framework for measuring productivity in public sector akan diselenggarakan oleh IPA di bawah Work Plan ASEAN 2021-2025 pada bulan November tahun ini untuk mengenal pasti faktor kritikal dalam mengukur produktiviti penjawat awam untuk membina dan mengekalkan perkhidmatan awam yang berprestasi tinggi. ASEAN bengkel strengthening government strategies on mental health and well-being towards achieving work-life balance in public sector akan diselenggarakan oleh Institut Perkhidmatan Awam pada bulan Mei tahun 2024 ini. Pada peringkat permulaan ini, satu kolokium mengenai waktu hari bekerja telah pun diadakan di peringkat kumpulan kerja. Dapatan dari kajian atau penyelidikan itu nanti sudah tentunya akan menjurus kepada penggubalan dasar-dasar yang berkaitan, khususnya waktu bekerja fleksibel dalam perkhidmatan awam. Mengenai siaran langsung pemasyuaratan Majlis Mesyuarat Negara yang disarankan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua memberikan pencerahannya. Ini disiarkan TV adalah sudah memadai untuk mengetengahkan isu-isu penting yang menjadi perbahasan di Dewan Yang Mulia ini, termasuk sekali yang mempunyai kepentingan dan impak yang signifikan pada orang ramai. Pendekatan liputan siaran TV yang dipraktikkan pada masa ini juga memberikan ruang kepada orang ramai untuk mengikuti perbahasan di Dewan ini mengikut kelapangan masa, yakni leisure time masing-masing, kerana juga ada siaran ulangannya. Isu yang juga mendapat perhatian Dewan, perancangan penggunaan sepenuhnya teknologi digital di jabatan-jabatan kerajaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob. Dalam mendukung usaha senegara berkaitan transformasi digital, melalui Institut Pendidikan Awam sebanyak 31% program atau kursus yang ditawarkan berupa inovasi dan ICT. Sebanyak 30 jenis kursus disediakan untuk diikuti oleh penjawat awam seperti basic IT, skill, basic programming, designing for presentation, termasuk penganalisaan data menggunakan analysis tools seperti SPSS, Stata dan visualization menggunakan Power Business Intelligence.
Talian Kebajikan 141 disediakan untuk membantu isu-isu kebajikan dan sosial. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menjelaskan perkara tersebut bagi menjawab isu gangguan seksual yang disuarakan oleh Yang Berhormat Daeng Haji Safia binti Syekh Haji Abdul Salam. Dari sudut yang lain, terdapat juga kemungkinan mangsa-mangsa gangguan ini berfikiran apabila ia melapor, ia tidak akan dipercayai. Jadi, bagi perkara ini, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan mempergiatkan lagi pemberigaan bagi meningkatkan kefahaman mengenai undang-undang yang sedia ada, yang mana mangsa-mangsa seperti ini adalah terlindung daripada segi undang-undang. Berhubung aduan penggunaan Unified Smart Metering Services USMS yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua seterusnya menjelaskan. Meter berbayar elektrik. Pertama, aduan mengenai peningkatan bil elektrik telah dibangkitkan oleh pengguna yang didapati sebelum ini membuat pengubahsuaian meter secara haram ataupun kerosakan meter yang lama. Kedua, terdapat juga beberapa kes peningkatan bil elektrik yang disebabkan kerana pengguna lupa untuk membeli kredit bagi smart meter air. Yang ketiga, peningkatan penggunaan air juga boleh disebabkan oleh kebocoran air dari tangki area pengguna tersebut. Selain itu, beberapa pengguna utiliti mempunyai tunggakan bil elektrik atau air yang dipotong secara automatik setiap bulan daripada pemberian kredit pada tahap yang telah ditetapkan. Turut menjadi perhatian Dewan, stigma yang menghalang mangsa penipuan dalam talian daripada membuat laporan. Isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Chong Chin Ye itu mendapat respon Yang Berhormat Pengeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengeran Datuk Peruka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Hal ini amat berisiko. Agensi lain seperti AITI dan juga Telsco atau Salesco juga mengendalikan awareness campaign mereka mengenai isu-isu scam ini, termasuk juga institusi perbankan di negara Brunei Darussalam. So jadinya melalui usaha-usaha ini, insya-Allah orang ramai tidak akan kelirulah mengenai dengan proses untuk melaporkan isu scam ini. Yang penting ia memerlukan laporan polis untuk tindakan secara legal diambil dalam mengendalikan investigation atau penyiasatan. Selepas meluluskan peruntukan Jabatan Perdana Menteri, Dewan mendengarkan mukadimah usul peruntukan bagi Kementerian Pembangunan. Dalam mukadimahnya, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, mengongsikan antara pencapaian di bawah pengurusan pentadbiran kewangan pada tahun kewangan 2023-2024 iaitu yang pertama peningkatan kutipan hasil bagi suku tahun ketiga tahun kewangan berkenaan berbanding suku yang pada tahun sebelumnya. Kedua, melalui Debt Recovery Unit di bawah Jabatan Kemajuan Perumahan yang ditubuhkan pada bulan Julai 2022 dan jawatan kuasa khas bagi menangani masalah tunggakan dan kutipan hasil di bawah Jabatan Tanah yang ditubuhkan pada bulan Oktober 2023. Antara tindakan yang dibuat adalah pertama, menyediakan pembayaran secara online melalui One Common Billing System bagi Jabatan Perumahan dan e-Payment Gateway bagi Jabatan Tanah. Kedua ialah membolehkan penerimaan bayaran melalui pengeluaran skim pasaran kebangsaan SPK dan juga bayaran melalui institusi perbankan melalui pinjaman peribadi. Ketiga ialah membolehkan pembayaran cukai tanah dan bayaran perumahan dapat diterima di setiap kaunter-kaunter jabatan tanah dan jabatan perumahan di setiap daerah tanpa mengira lokasi ataupun alamat rumah ataupun tanah pemilikan tersebut.
Juga dikongsikan beberapa komitmen keutamaan Kementerian Pembangunan, antaranya pertama, usaha untuk terus menyediakan rumah-rumah dalam skim perumahan negara dan kedua, pelaksanaan beberapa projek penambahbaikan sistem bekalan air yang berterusan dan kualiti air yang menepati piawaian. Tiga, mengenai dengan mitigasi masalah banjir. Dalam usaha menangani masalah banjir, beberapa projek saliran telah diusahakan di dalam tempoh RKN ke-11. Natijahnya saiz kawasan mudah banjir dapat dikurangkan. Perkara keempat, mengenai dengan prasarana jalan raya, Jabatan Kerja Raya telah melaksanakan beberapa projek penambahbaikan untuk meningkatkan lagi kualiti prasarana jalan raya dan lebuh raya di negara ini. Perkara kelima, mengenai dengan alam sekitar, Kementerian Pembangunan mengambil tekad untuk menghentikan penggunaan landfill ini dan sedang mengikhtiarkan bagi pembinaan prasarana incinerator system waste to energy bagi pelupusan sisa buangan. Pelan Pembangunan Daerah Temburong 2005 hingga 2025 mengandungi beberapa polisi perancangan guna tanah strategik serta strategi kemajuan dalam hala tuju kemajuan daerah berkenaan. Visi utama adalah untuk menjadikan daerah Temburong sebagai daerah yang dapat membuka peluang kemajuan melalui khazanah daerah Temburong itu sendiri dengan khazanah semula jadi a district of natural opportunities. Dalam mendukung visi ini, strategi utama perancangan guna tanah daerah Temburong adalah untuk menjana pembangunan yang seimbang yang dapat membukakan peluang pekerjaan dan perkembangan ekonomi yang luas daripada ekonomi-ekonomi yang telah dikenal pasti. Di samping itu, rancangan ini turut bertujuan untuk meningkatkan tahap integrasi fizikal dan ekonomi yang tinggi sama dengan daerah-daerah yang lain serta dalam waktu yang sama mengekalkan nilai-nilai identiti daerah sebagai the green jewel of Brunei. Dewan menangguhkan sidangnya hari ini dan akan disambung Isnin 18 Mac pukul 10 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam dan pukul 11 malam. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn. Pelbagai acara terus diadakan bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi membuka tirai Majlis Tadarus sempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung di Masjid Hassan Al-Bolkiah, Pekan Tutong. Mengetuai rombongan Datuk Seri Paduka Wang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tabir Perkhidmatan di Jabatan Perdana Menteri. Majlis didahului dengan penyampaian sumbangan wakaf berupa barang keperluan masjid kepada Wang Muhammad Waiz bin Tajuddin, Imam tingkat 1 Imam Masjid berkenaan. Majlis Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Tamir Masjid Hassan Al-Bolkiah Pekan Tutong diadakan bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan serta merebut ganjaran pahala dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja di Ibu Negara.
Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Diselenggarakan oleh bahagian hasil, majlis seumpamanya merupakan aktiviti tahunan bertujuan mengeratkan silaturahim antara para pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya petang tadi mengadakan majlis ceramah khas sempena bulan Ramadan bagi para pegawai dan kaki tangan wanita kementerian tersebut. Majlis berlangsung di Dewan Teater Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Ceramah khas bertajuk Indahnya Hidup Bersama Al-Quran, antara lain menyentuh mengenai manfaat dan keistimewaan yang diperoleh oleh umat Islam dengan menjadikan Al-Quran sebagai amalan serta pedoman hidup sehari-hari. Bukan sekadar membaca, menghafal Al-Quran. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai situasi terkini saudara Islam di Palestin, urus setia program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah dan Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama serta belia Masjid Senegara menganjurkan program Brunei Peduli Palestin 3.0. Diadakan selama 2 hari bermula hari ini, perasmian program berlangsung pagi tadi di Brakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Pengisian program termasuk ceramah motivasi, Quran Hour, klinik Al-Fatihah, persembahan amal, pameran, jualan dan wakaf Al-Quran. 70% daripada hasil jualan akan disalurkan ke tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Making it more difficult for them to survive. Imagine a child, the only one. 3 varieti padi yang ditanam di kawasan kemajuan pertanian Lekuen, daerah Temburong bagi tujuan kajian kesesuaian di negara Brunei Darussalam dituai pagi tadi. Ia merupakan kesinambungan kepada penanaman padi tahun lalu yang melibatkan kajian di kawasan tadahan hujan. Antara yang menyertai aktiviti penuaian padi, Tuan Terutama Xiao Zhangwu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Dang Hajatu Tiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Kajian merupakan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam membangunkan industri padi di negara ini dengan fokus utama mendapatkan bekalan benih varieti berhasil tinggi dari Republik Rakyat China bagi kajian kesesuaian. 500 orang terdiri daripada anak-anak yatim, orang kurang upaya dan golongan istimewa menerima sumbangan dalam majlis penyampaian derma. Dianjurkan oleh kumpulan syarikat YMRM dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Jerudong A, Majlis Perundingan Kampung Jerudong B dan Persatuan Warisan Kedayan Jerudong Warisan. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Penyampaian derma disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Along Amita Dimri, Pesuruhjaya Tinggi India ke negara Brunei Darussalam. Para penerima terdiri daripada anak-anak yatim dari beberapa buah kampung termasuk para pelajar semata Kuala Belain dan Pusat Ehsan Al-Hajah Mariam Bengkurong. Majlis merupakan salah satu kegiatan korporat tahunan kumpulan syarikat YMRM bagi membantu persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Penghayatan nilai kemerdekaan dari perspektif sejarah dan aspirasi negara yang telah dikecapi hingga sekarang antara yang disentuh dalam Forum Bicara Semarak Hari Kebangsaan. Forum Anjuran Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 itu berlangsung di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar.
Bertemakan menghargai perjuangan generasi tua ke arah masa depan yang mampan dan cemerlang, forum juga menyentuh ke arah peningkatan penghayatan aspirasi generasi masa kini dan akan datang bagi mengisi makna kemerdekaan demi membangun diri, bangsa dan negara. Hadir Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Temburong. Forum dianjurkan dengan kerjasama Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan dan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama dan disokong oleh Jabatan Daerah Temburong Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Percubaan membawa masuk barang tegahan melalui perairan berjaya dipatahkan hasil operasi sepadu rondaan Teluk melibatkan agensi dari Polis Marin, Pasukan Polis Diraja Brunei, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja serta Biro Kawalan Narkotik. Operasi tertumpu di kawasan perairan Teluk Brunei. Semasa operasi, agensi penguatkuasa undang-undang meminta sebuah perahu yang mencurigakan bersama 3 individu semasa melalui kawasan perairan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Bagaimanapun, suspek bertindak membuang beberapa muatan dalam perahu ke dalam air untuk mengelak ditahan oleh pihak berkuasa dan suspek melarikan diri ke sempadan negeri jiran. Usaha mencari barang tegahan yang dibuang berhasil menemukan 550 tin minuman keras pelbagai jenama. Semua barang tegahan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk tindakan selanjutnya. 2 operasi penguatkuasa undang-undang dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di bawah Operasi Kaban JIPK 2024 yang menyasarkan beberapa lokasi. Dalam operasi Kaban 33 2024 menyasarkan sebuah kedai di Mukim Pengkalan Batu, 3 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Hasil pemeriksaan yang dijalankan, 2 orang daripadanya didapati bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport, manakala seorang lagi ditahan kerana kesalahan tinggal lebih masa setelah pas imigresen mansuh. Operasi dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Bandar Seri Begawan. Sementara itu, dalam operasi Kaban 34 2024 yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Cawangan Kuala Blain menahan 2 warga negara asing di projek pengubahsuan rumah di Mukim Kuala Blain. Seorang daripadanya didapati bekerja bukan dengan majikan asal, manakala seorang lagi ditahan kerana mengambil pekerja tanpa pengetahuan majikan asal. Sementara itu, seorang lelaki warga negara Bangladesh didakwa atas kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Harun Miah, 32 tahun, dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan 3 kali sebatan atas kesalahan tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh. Kes tersebut adalah susulan operasi Kabat yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di bangunan Kompleks Delima di Mukim Brakas baru-baru ini. 2 individu dikenakan kompaun atas kesalahan melanggar Bab 12 Akta Kesalahan Rempaian 2021 Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri. Muhammad Mitayas bin Abdullah didenda RM300 kerana melakukan kesalahan membuang dan meninggalkan sampah di kawasan lapang berdekatan Pantai Lumut. Sementara itu, Dayang Serbanun binti Kadir didenda RM200 atas kesalahan membuang sampah di kawasan lapang Jalan Pengasing Kampung Sengkarai. Kedua-duanya diberi tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda tersebut. Jastri mengingatkan kepada individu atau syarikat untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan sifat bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar.